Yo guys, and welcome to my new video. Hari ni kita ada satu jenama yang agak popular dan buatkan kita nak ubah segala benda yang kita pernah review sebelum ni dan refer balik dan tengok dan nilai. So this is Xiaomi 13 Pro. Sebenarnya jenama ni dah cabar High Council tau. Kita orang High Council tau. Sebab apa aku cakap macam tu? Xiaomi lebih terkenal dengan jenama yang kita nampak sebagai offer brand yang mampu milik, orang senang nak beli, tak perlu nak fikir panjang. Tapi kali ni diorang not just boleh pergi dekat flagship macam tu je, ataupun attack jenama Samsung, Huawei and everything macam tu je. It's not that easy, and semua orang tak akan pergi ke arah tu. Diorang still akan select Samsung dan juga iPhone kalau cakap pasal price range macam tu. So apa yang membuatkan Xiaomi 13 Pro ni pergi ke arah that flagship ataupun tend to kacau jenama-jenama tu? Alright, nak sentuh dia orang ni sebenarnya bukan senang tau. Bukan cakap, hey, kita letak Snapdragon 8 Gen 2, kita boleh cabar dia orang. Hey, kita letak kamera yang high megapixel, kita boleh cabar dia orang. Hey, kita ada bateri yang besar, kita boleh cabar dia orang. Lepas tu ada Android 13 latest sama macam korang, boleh cabar dia orang. Tak, it doesn't work like that kalau korang nak tahu. Tapi nampak gayanya Xiaomi ni, dia not just buat instantly doing that, tapi dia lebih kepada dah start poke orang-orang atas ni. That is dia orang punya kamera. So dekat sini kan, untuk bahagian kamera ni, orang akan cakap, well Fazli, it's a 50 megapixel. Tengok balik jenama-jenama yang aku sebut tadi tu. Tahun ni lah antara yang paling sengit untuk lawan dengan iPhone. Sebab iPhone pun dah start beralih sensor. Ingat tak, untuk iPhone 14 Pro dia dah start pakai 48 megapixel. Telefon ni 50 megapixel. Nampak tak jurang antara kamera-kamera ni dengan all those flagship yang korang dah bayar mahal tu? Pretty exciting kan? Kita dah tak ada nak cakap pasal, well, Xiaomi lagi besar megapixel daripada iPhone. Sebab dia orang like beza sikit sangat-sangat. And not just that, Xiaomi bukan je pergi ke arah collaboration dengan Leica je. Dia orang juga ubah dia punya UI. So apa yang korang tengok dekat dalam Xiaomi 13 Pro ni basically almost different daripada yang sebelum ni. Kali kan ada je 12S Ultra. Tapi untuk model tahun ni masuk Malaysia akan rasa perubahan tu sangat-sangat ketara. Benda yang kau boleh tengok dekat sini adalah dia punya color kali ni a bit redder and sama macam signature daripada sebuah kamera Leica. Lepas tu dia punya bunyi, dia punya font dah ke arah Leica look untuk sebuah digital camera at least. So ala-ala kita cakap pasal dia punya looks, dia punya sensor, aku akan terang sikit dia punya sensor dekat sini. Dia punya kamera triple 50 megapixel, semua yang kau dapat dekat sini semua 50 megapixel. So termasuk wide, ultra wide dan juga telefoto untuk dia punya zoom kali ni. Semua ni disentuh oleh Leica nak pastikan dia punya image quality top sama macam sebuah kamera daripada Leica tu sendiri. Untuk 50 megapixel secara terangnya aku boleh kata perubahan yang agak ketara in terms of looks. Every snap yang aku taruh gambar sini, lepas tu dia punya color pun sangat-sangat vibrant dan dia tak adalah sampai menyelas sangat. Dia lebih kepada ease dekat mata untuk korang tengok ataupun korang nak pandang. Benda yang korang perlu fokuskan juga dekat sini adalah dynamic range. Dekat sini aku biar je AI untuk tentukan which best option yang dia orang boleh apply. Benda menarik juga dekat sini bila korang tengok dekat bahagian atas kamera tu akan ada authentic look daripada Leica, sama ada nak authentic ataupun nak vibrant color. Macam yang aku cakap tadi, by default dia akan pergi ke arah vibrant look daripada Leica. Bagi aku akan pergi ke arah authentic look berbanding dengan vibrant look daripada Leica sendiri. Kalau nak cakapkan pasal perbandingan, Xiaomi 13 Pro ni sebenarnya rasa macam dia pergi ke arah Google Pixel 7 Pro. Sebab bila aku snap gambar dan membuatkan aku teringat yang aku pakai sebuah telefon daripada Google tu sendiri. Ataupun mungkin Google actually collaborate dengan Leica secara belakang tabir. So yang tu aku tak pasti nak cakap macam mana. Pergi dekat dia punya ultra wide pula, tak percaya aku akan cakap macam ni. Dia punya low light untuk ultra wide sangat-sangat tajam. Boleh tengok KLCC dekat sini nampak sangat terang, and walaupun distortion dekat tepi tu boleh kata ada presence, but aku boleh consider lagi untuk masukkan and boleh kata lulus lah untuk aku punya gambar untuk post dekat social media. Nak kata macam dia terlebih cantik, boleh jadi juga. Nak kata dia macam biasa-biasa je, tak boleh juga. So it's pretty nice spot apa yang Xiaomi letak dekat dia punya ultra wide dekat sini. Lepas tu kita nak cakap pasal dia punya zoom lens pula. Dekat sini adalah nampak kekurangan untuk dia punya kamera dekat situ. Kalau kita bandingkan dengan jenama yang lain kan, semua boleh zoom sampai 100
time. So benda tu macam tak ada masalah sangat, and dia punya hasil pun is actually really sharp, and dia punya colour almost the same macam ultra wide dan juga wide. Tu yang penting sebenarnya, colour calibration untuk sesebuah sensor tu, especially bila kau ada 3 kamera and sensor yang berbeza. So benda itulah yang membuatkan Xiaomi 13 Pro ni actually bagus, sebab korang boleh nampak yang konsistensi antara wide, ultra wide dan juga telephoto almost the same in terms of dia punya colour, dia punya sharpness and dia orang punya looks. Sebab bila tengok dekat dia punya UI, dia punya setting, memang setiap gambar yang korang tangkap akan ada involvement Leica tu sendiri. Tapi kan Leica ni sebenarnya bukan ke arah dia punya vibrant look ataupun dia punya authentic look semata-mata. Dia lebih kepada dia punya optical zoom juga ataupun milimeter untuk sesebuah lens tu. Contohnya macam kalau kau nak pergi 35mm ataupun nak mimik 35mm, kau boleh pergi 75mm, kau actually boleh pergi juga. Dan untuk orang yang suka tangkap gambar ataupun shoot fotografi, boleh pergi juga ke arah zoom, contohnya 90mm low. Ada option dekat sini, dan ni adalah satu feature yang korang actually perlu try untuk nampak macam mana Leica nampak dia punya kamera. But benda ni tak sebagus yang macam aku cakap dekat sini. Sebab bila aku try macam 35mm dan juga 75mm, benda tu nampak macam okey lagi. Tapi bila kau pergi ke arah 90mm tu and nampak soft look, dekat situ nampak a bit berterabur, and tak pasti apa yang Leica buat untuk dia punya zooming dekat sini. Lens yang berbeza ni actually memang popular, dan bila ada option macam ni, orang actually memang suka. Tapi nasihat aku, just zoom out, zoom in, pakai manual je. Tak perlu pergi ke arah this type of zoom yang macam yang aku cakap tu. But ada lagi yang aku nak ceritakan dekat sini. That is dia punya video quality dekat Xiaomi 13 Pro ni. Boleh kata it's sharp, it's good. Tapi pada masa yang sama, aku tak prefer sangat untuk rakam video. Contohnya dekat sini adalah kau boleh tengok aku rakam video kereta mak aku ni, dan kebanyakan panning yang kau nampak ni actually bukan panning yang aku cuba nak buat. Aku nak buat tu actually berpusing tau, tapi dia jadi panning menegak. So membuatkan aku agak suka untuk tangkap video dengan proper ataupun dengan viewing aku sendiri, nak bagi korang sendiri tengok. Aku kena disablekan banyak benda, contoh macam stabilization. Bila benda tu tak ada, video nampak ialah lain daripada apa yang aku nak. Nak tak nak memang terpaksa pakai telefon lain juga untuk dapat that looks untuk rakam video. All in all, still stable. Dekat sini juga actually Leica nampak macam tak ada involvement untuk dia punya video quality. So korang boleh pergi like 8K 24fps. Dia tak ada 30fps. Dia tak macam Samsung and telefon lain ataupun Honor contohnya. And yeah, ada satu benda lagi. Dia punya front camera tu actually just 1080p. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Xiaomi, this is a flagship tau. This is not orang kata kamera depan yang orang tak guna sangat, orang just buat video call. Tak, orang actually guna kamera depan ni untuk tangkap gambar dan untuk rakam video. Ni adalah zaman TikTok, zaman Instagram, zaman orang share video secara orang kata cepat. Kualiti yang ada dekat kamera depan ni not on par, jujur cakap, not on par dengan apa yang aku expect. Especially bila kau bayar harga like RM4,599. At least kau boleh record 4K 30fps tau untuk kamera depan. Walaupun megapixel count dia rendah, still korang actually perlu rakam 4K 30fps untuk kamera depan sahaja. But all in all, kalau korang memang fokuskan untuk tangkap gambar, this is a no-brainer, and aku boleh kata boleh trumps Google Pixel 7 Pro yang aku pakai. Aku prefer yang ni untuk pergi dekat mana-mana. Lagipun yelah, Google Pixel kadang-kadang bateri dia tak bagus, dia punya OS pun kadang-kadang tak selaju macam yang ada dekat Xiaomi ni. So yeah, sampai macam tu sekali aku suka kamera dekat telefon ni. Nampak tak? Alright, benda penting juga dekat sini, battery life. Dia tak sampai 5,000 mAh but close. So untuk battery life dia kali ni adalah 5 hours screen on time. Tu pun like 10% left. Kau actually boleh pergi lagi. Still 5 hours tu macam tak berapa nak on sangat, tak berapa nak orang kata lega sangat kalau nak pakai tu. Sebab aku guna telefon ni actually memang connect dengan aku punya Google Pixel Watch, lepas tu connect dengan aku punya card. So every payment, every key yang aku unlock kereta dan sebagainya, memang akan pakai Xiaomi 13 Pro ni as a daily driver macam aku cakap. So this thing has a proper use untuk review dekat korang. Actually benda ni ada a few factor lah. Contohnya macam dia punya screen, dia Quad HD tau. By default dia tak.
So dia Full HD saja. So aku enablekan all those things, but aku actually enablekan macam adaptive lah, so that aku boleh pergi daripada 1 sampailah kepada 120Hz dia punya refresh rate. Turn on juga dia punya always on display. So dekat sini kau memang tahu dia punya screen always in use, and battery life korang akan dapat macam aku cakap 5 hours. Bila kau main game pun still at that level, sebab aku main game macam tak lama, like 1 hour macam tu je, still 5 hours. So it's a consistent, korang tak boleh matikan less than 5 hours. Benda yang aku akan cakap over and over again adalah dia punya charging time. So this thing has a less than 30 minit untuk charge daripada kosong sampai penuh. 120 watt, ada dalam kotak, and tak perlu nak deal dengan banyak benda. Bayangkan aku nak charge top up 10%, tunggu dalam like 2 minit 3 minit dapat. How awesome is that? Sebab aku nak keluar kan. So bila ada option macam ni, rasa macam sangat-sangat bagus. Sekarang kita akan cakap pasal dia punya OS pula, that is MIUI 14. Untuk experience aku sendiri, based on Android 13 latest yang korang boleh dapat sekarang ni, walaupun still 14 on beta lagi, dia punya experience actually sangat-sangat snappy. So long gone untuk apps actually crash untuk dia punya OS dekat sini. So every account, every apps, every games, every function yang ada dalam Xiaomi 13 Pro functions really well. Tak ada problem macam starter ke, error ke, masalah yang boleh membuatkan kau punya pengalaman tu a bit problem kan. Tak ada dekat sini. So this is a good time untuk orang yang dulunya kata macam tu, sekarang is a good time to switch back dekat Xiaomi 13 Pro. Dan benda yang aku suka juga adalah Xiaomi diubah dia punya control center. Dia tak macam quick setting yang ada dekat Google Pixel ataupun telefon Samsung contohnya. So this one has a proprietary untuk dia punya control center sendiri, and it looks kind of bit macam iPhone juga, but kau boleh nampak yang mana benda ni sebenarnya betul-betul function, and sepatutnya Google pergi ke arah Xiaomi juga berbanding pergi ke arah butang yang besar dan sebagainya. This one aku lagi prefer macam yang ada dekat MIUI 14, tapi still ada kelemahan juga. Okay, cuba bayangkan kau pergi dekat multitasking kan, nak search apps, ada je option atas tu, ada je option pergi dekat games, apps, lepas tu other things. Tapi bila kau pergi tu, dia actually pergi dekat store Xiaomi. So bagi aku benda tu macam problem lah, sebab aku tak expect untuk pergi dekat store lain. Aku expect pergi dekat Google Store. So benda macam ni lah yang aku rasa tak sepatutnya Xiaomi letak dalam dia punya MIUI 14. This is kind of bloatware juga kalau kau nak tahu. So generally untuk dia punya performance lah kan Fazli, since dia pakai 8 Gen 2, dia punya performance obviously akan bagus lah. Benda yang kau perlu tahu juga dekat sini adalah dia punya RAM actually 12GB tau. Memang patut Xiaomi upgrade dia punya RAM, sebab kita dah ke arah 12GB ke atas. Semua orang dah share dah pakai at least macam 16, 12 kan. So Xiaomi je yang macam berkeras still pakai 8GB dulu. So that's why macam aku cakap, dia tak ada crash bila korang buat multitasking pun tak ada masalah, and any apps yang aku guna pun tak ada masalah untuk adapt dengan apa yang Xiaomi buat, sebab dia orang dah ada clear headroom untuk guna dia punya hardware contohnya. So dekat sini aku actually main game Car X Street. So game ni actually quite grafik punya dibanding juga. Bila aku pakai telefon ni untuk main game tu, dia punya processor actually quite heating up a bit bila kau pakai dalam masa like 30 minit. So bila aku pergi ke arah 40 minit ataupun dekat sejam tu, dia dah start lagi panas. So dekat sini aku boleh ukur dia boleh pergi sampai 44 degree Celsius. At that time aku boleh kata kau punya tangan tu dah panas dah. Do I recommend untuk main game dekat telefon ni? Yes, sebab dia punya FPS tu nampak konsisten. Secara langsungnya bila kau still main kan, dia akan turun lah sikit, sebab dia nak save dia punya chip kan daripada terbakar. Basically dia memang lancar lah, tapi korang still kena pastikan tempat korang tu tak adalah panas sangat, so that kau punya processor tak ada rasa panas sangat. So what's the verdict Fazli? Telefon ni tak murah tau, RM4,599, and ada banyak option bila kau dah sampai level ke arah tu. Macam aku cakap, Xiaomi 13 Pro ni dah sentuh, dah poke dah high council dekat atas tu, dan kata dia adalah lawan dia orang. Aku boleh kata ya. Cumanya ada certain things yang mungkin aku rasa perlu perbaharui lagi. Contohnya macam front camera dia tu memang kena tukar Xiaomi. Jujur aku cakap, kalau kau tak tukar, is a bad name untuk korang juga. Lepas tu untuk aku punya komplain pasal dia punya multitasking pergi dekat dia punya shop ataupun dia punya kedai, untuk jenis lain pun dia ada buat juga. Samsung pun ada buat kot. And then benda yang aku kurang cakap, that is dia punya loudspeaker bila korang buat call a bit slow Xiaomi. Sebab aku dalam kereta, aku dekat office, still dengar slow.
Aku tak faham kenapa. Tapi mestilah ada benda yang aku akan suka dekat telefon ni. That is dia punya design. Tak ramai orang cakap pasal dia punya design sebenarnya sebab nampak sama je. Sebenarnya kalau korang tengok Xiaomi punya progress is actually nampak a bit consistent. Contohnya macam kau tengok tahun lepas punya Xiaomi 12, dia punya design actually nampak macam sama je. Cuma beza dia punya lens is a bit bigger and dia punya finishing dekat belakang is a bit different lah kan. Dan benda ni membuatkan dia nampak matang. Dia tak pergi ke arah gila-gila sangat. Camera improvement, yes, memang aku boleh kata 100% is a go daripada aku sendiri untuk korang beli untuk tangkap gambar. Other than that, 12GB RAM tu aku rasa macam dia dah bagi developer untuk develop games and apps a huge headroom untuk buatkan dia orang punya OS and dia punya apps function sangat-sangat bagus. So, RM4,599. Go with it kalau korang ada duit. Kalau tak ada, aku akan cuba review Xiaomi 13 pula lepas ni. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on the next video. Bye!